Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya Akmal Nazri. Doktor, jom kita sambung balik kita punya perbincangan di dalam instrumen PBD ni. Boleh ke? Okey, boleh. Okey, silakan. Jadi kita lihat seterusnya. Kita dah sebutkan 3 kaedah pentaksiran tadi, iaitu lisan, Pemerhatian dan penulisan. Penulisan. Okey, seterusnya kita lihat selain daripada 3 kaedah tadi, guru juga boleh melaksanakan pentaksiran dengan meminta murid melaksanakan pentaksiran kendiri. Okey, bagaimana caranya? Sebagaimana yang dipaparkan, iaitu pertama dengan menyediakan lembaran pentaksiran kendiri atau lembaran refleksi. Murid boleh membuat refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari. Kedua, penggunaan rubrik, dan yang ketiga, penggunaan senarai semak. Kita lihat huraian setiap satu. Pentaksiran kendiri, boleh menggunakan lembaran pentaksiran kendiri, tadi saya dah sebut, penggunaan rubrik, penggunaan senarai semak, dan satu lagi yang boleh ditambah selain dari 3 tadi ialah skala kadar. Kita lihat satu persatu. Ini ialah contoh bagi lembaran pentaksiran kendiri ataupun lembaran refleksi yang boleh digunakan oleh murid. Bermakna murid menilai apakah yang telah mereka fahami, apa yang telah mereka kuasai dalam satu-satu proses PDP. Seterusnya, ini pula pentaksiran kendiri menggunakan rubrik ataupun borang yang boleh murid tandakan manakah aspek yang telah mereka fahami, yang telah mereka kuasai berdasarkan proses PDP yang dikendalikan oleh guru. Okey, seterusnya lagi kita lihat. Ini ialah contoh penggunaan senarai semak sekiranya guru mahu murid menilai membuat pentaksiran kendiri. Jadi murid boleh mengatakan ya ataupun tidak pada aspek kemahiran yang telah dikuasai oleh murid atau yang telah diajarkan kepada murid. Okey, seterusnya satu lagi bentuk pentaksiran PBD yang boleh digunakan ialah pentaksiran rakan sebaya. Tadi kita lihat bagaimana murid membuat refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Tapi kali ini kita memberi ruang kepada rakannya pula menilai rakan sebaya atau rakan sekelasnya. Contoh aktiviti pentaksiran rakan sebaya. Pertama, dengan cara memberi ruang kepada murid untuk menyemak hasil kerja rakan berdasarkan objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Yang kedua, perbincangan secara formal. Guru boleh melihat bagaimana pelibatan murid dan minta murid rakan menilai rakan di dalam bilik darjah tentang bagaimana interaksi rakannya dalam perbincangan kumpulan secara formal. Kemudian, ketiga, memeriksa atau memberi skor terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh rakan dalam kumpulan atau rakan dalam kelas atau rakan dalam bilik darjah. Dan seterusnya, keempat, perbincangan dan maklum balas. Dalam keadaan itu, murid boleh menilai rakannya dengan cara memberi maklum balas tentang pelibatan rakannya. Contoh ketika melaksanakan pengajaran berasaskan projek dan lain-lain kerja kumpulan. Dan yang kelima ialah, bila tadi saya sebut kerja berkumpulan, satu lagi ruang yang boleh digunakan oleh guru untuk mentaksir PBD menggunakan kaedah pentaksiran rakan sebaya ialah rakan atau murid menilai rakannya ketika mereka sama-sama melaksanakan satu-satu kerja kumpulan. Kerana dalam keadaan ini, murid yang terlibat sama secara langsung dan mereka tahu bagaimana pelibatan rakan mereka yang mungkin ada kalanya tidak diperhatikan atau terlepas pandang oleh guru. Jadi dalam keadaan itu kita berlaku adil, guru ada ruang untuk menilai, murid juga ada ruang untuk menilai. Jadi untuk tujuan pentaksiran rakan sebaya supaya nampak lebih telus, dicadangkan supaya guru menyediakan borang maklum balas. Ini ialah contoh bagaimana borang maklum balas untuk pentaksiran rakan sebaya boleh digunakan oleh guru dan digunakan oleh murid
untuk menilai rakan dalam kelas, dalam kumpulan atau dalam bilik darjahnya. Cik Akmal. Itulah dia, Doktor, mengenai pentaksiran bilik darjah. Saya pasti ini bukan saja memberikan kebaikan kepada murid, malah juga memberikan kebaikan kepada guru-guru juga kan, supaya guru-guru ini sentiasa memberikan satu idea yang orang kata kreatif kan kepada murid-murid. Okey, rumusannya, Doktor. Okey, jadi sekarang kita dah silakan. bicarakan tentang instrumen yang boleh digunakan untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi kita sampai ke bahagian rumusan. Okey. Apapun keadaannya ketika melaksanakan PBD atau pentaksiran bilik darjah, kita harus faham bahawa pentaksiran bilik darjah merupakan sebahagian daripada PDP yang melibatkan proses mengumpul, menganalisis maklumat serta membuat refleksi terhadap PDP yang dilaksanakan secara berterusan. Dan dalam keadaan ini kita harus ingat bahawa pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum. Itu sebab tadi saya kata PBD menilai secara keseluruhan, bukan hanya aspek kognitif. Dan yang lebih penting yang perlu kita ingat bahawa segala maklumat yang diperoleh dalam pentaksiran bilik darjah tadi bukan bertujuan untuk membuat perbandingan antara murid. Jadi, sebaliknya maklumat tersebut hendaklah digunakan oleh pihak sekolah, oleh pihak ibu bapa, oleh guru dan pihak-pihak yang terlibat untuk merancang apakah agaknya tindakan susulan yang boleh dilaksanakan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Itu sebabnya tadi kita sebutkan bahawa dalam pentaksiran bilik darjah, tahap penguasaan murid itu yang penting dan tahap penguasaan ini boleh dinilai secara berterusan dan ditambah baik berdasarkan satu-satu pentaksiran. Itulah dia, Akmal. Apa yang kita nak sebutkan tentang instrumen PBD. Terima kasih banyak Dr. Nurhana di atas perbincangan tersebut dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Diharapkan sekali sebanyak ini juga memberikan orang kata inspirasi kan kepada guru-guru di luar sana. Baiklah, kita akan jumpa lagi di PBD seterusnya ataupun pentaksiran bilik darjah. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM